Curriculum ada bersama kita Puan Wan Zainab, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa Nurushima binti Lena Karib, barisan guru-guru KUSES, anak-anak KUSES yang disayangi sekalian. Hari ini kita bersama dengan rakan lain akan mendapat ilmu baharu mengenai topik dan pendedahan kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Maka sebelum kita mulakan aktiviti kita pada hari ini, kita harapkan bahawasanya majlis ilmu ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian malaikat akan memayungi majlis ilmu ini dengan sayapnya tak kira di mana sahaja kita berada. Dengan itu, cikgu akan jemput terlebih dahulu Saudara Muhammad Afiq Ashraf untuk memulakan bacaan doa sebagai penghulu untuk aktiviti pada hari ini. Dipersilakan Afiq Ashraf mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu. Mohon untuk semua orang tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wahdina siratal mustaqim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami memohon rahmat dan restu darimu ya Allah. Semoga engkau lapangkanlah dada kami, bukakanlah pintu hati kami dan mudahkanlah kami menimba ilmu-ilmumu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, anugerahkanlah keafiatan dan kesejahteraan ke atas kami dan hiasilah diri kami dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya Allah ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, ibu bapa, guru-guru dan dosa-dosa mereka yang memberi ilmu kepada kami. Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa ghairi rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Muhammad Amin untuk respon sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi Saudara Muhammad Afiq Ashraf untuk untayan doa yang diberikan. Sebelum cikgu serahkan baton untuk memulakan program kita pada hari ini, izinkan cikgu membaca sedikit biodata ataupun latar belakang mengenai penceramah jemputan yang kita bawakan khas untuk kamu. Nama diberi Puan Nurliza binti Husin. Pengalaman beliau dari sekolah. Yang pertama dari SMK Ceras KL. Kemudian beliau bertukar ke SMK Seri Permaisuri Kuala Lumpur dan kini bertugas di SMK Perimbun Selangor. Beliau juga merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu di SMK Perimbun, merupakan pemeriksa kertas 2 Bahasa Melayu SPM dan penulis bersama bagi modul sokongan buku teks tingkatan 4 dan 5 serta penulis bersama modul kertas 1 format KSSM bersama JPNS. Berdasarkan pengalaman dan latar belakang beliau, cikgu pasti
dapat mengetahui kewibawaan beliau dalam struktur dan format baharu untuk bahasa Melayu KSSM kertas 1 pada hari ini. Maka tanpa membuang masa lagi, cikgu akan serahkan program kita pada hari ini kepada Puan Nuriza untuk beliau berkongsi kepada anda semua topik berkaitan hari ini kertas bahasa Melayu. Dipersilakan Puan Nuriza. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera yang berusaha perlengkapan kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama. Guru kanan mata pelajaran bahasa, kalau tak salah tadi Cikgu Nurul Shimah, dan guru-guru bahasa Melayu di KUSES serta anak-anak didik, warga anak didik permata-permata lah di Kajang Utama. Cikgu Nuriza, berdasarkan apa yang diberitahu oleh pengurusi majlis tadi, itulah pengalaman cikgu. Jadi cikgu rasa tak perlu cikgu buang masa, cikgu rasa kita terus saja kepada apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi izinkan saya share tambahan dahulu. Cikgu harap semua anak-anak murid dapat tengok bahan yang cikgu share di paparan slide pada hari ini. Cikgu harap semua dah bersedia dengan bahan yang cikgu berikanlah. Bahan tu walaupun tidak seberapa, tetapi cikgu harap bahan tu akan dapat membantu, membimbing dan juga orang kata memberikan laluan yang mudah lah untuk kita menjawab soalan SPM pada tahun 2021 walaupun diadakan pada tahun hadapan. Jadi bagi cikgu walaupun lambat lagi, orang kata ramai yang katalah, budak-budak kata alah cikgu lambat lagi tahun depan, tapi tahun depan pun masa berjalan sangat pantas. Jadi sekarang kita dah tengok dah, sekarang dah bulan 9 dan mungkin bulan 10, 11, 12 hanya dalam berapa bulan saja kita perlu orang kata untuk menguasai semua bahagian kertas bahasa Melayu dan kertas 1 dan kertas 2. Jadi apa salahnya kan ujung-ujung minggu macam ni kita cuba mencari menambahkan orang kata menambahkan dan juga meningkatkan pengetahuan kita dalam cara-cara untuk menjawab kertas 1 ataupun kertas 2. Cikgu ni tak adalah orang kata mahir sangat, tapi orang kata nak berkongsi pengalaman dan berkongsi cara yang mana yang mudah itu bagi cikgu tak ada masalah. Sebab cikgu pun orang kata tak kisahlah, kita sharing lah benda-benda apa yang memudahkan untuk murid-murid ataupun calon SPM 2021. Jadi untuk bahagian yang pertama untuk kertas 1 ni, tapi kamu perlu ingat jugalah walaupun kertas 1 ada juga kertas 2, kertas 3 dan kertas 4 bagi bahasa Melayu untuk format SPM 2021 ini. Walaupun hari ini fokus cikgu pada kertas 1, tapi kamu jangan lupa juga untuk kertas SPM 2021 telah ditambah dengan kertas cikgu tulis telah ditambah dengan kertas 1 dan kertas 3 dan kertas 4. Kertas 3 dan kertas 4 di situ. Jadi maksudnya di sini kertas 1 ni nanti akan membawa cikgu tulis kenapa tak boleh. Kertas 1 ni akan membawa 100 markah. Kenapa cikgu tak boleh nak menulis? Sekejap, masalah teknikal sikit. Kertas 1 ni dia akan membawa 100 markah. Begitu juga nanti dengan kertas 2 akan bawa 100 markah juga. Kemudian kertas 3 dan kertas 4 juga akan membawa 100 markah. Jadi secara tak langsung cikgu terang sikit saja tentang kertas 3 ni adalah ujian mendengar dan bertutur. Bertutur kertas 3, kertas 4-nya mendengar. Jadi dia markah ni juga 100 markah. Jadi dia agak tinggi juga. Jadi permarkahan ketiga-tiga ni, ketiga kertas kita belum lagi orang kata belum diberitahu ataupun dimaklumkan lagi lah. Cuma kita hanya tahu kertas 1 100 markah, kertas 2
100 markah, 3 dan 4 juga 100 markah. Bagaimana LPM membahagikan markah tu nanti tidak dimaklumkan lagi. Jadi kita bersedia. Bersedia maknanya kita bersedia dengan alatan kita untuk pergi berperang. Jadi kita kuasai dulu setiap orang kata setiap bahagian kertas dalam bentuk bahasa Melayu. Jadi fokus untuk hari ini adalah kepada kertas 1 iaitu dengan kod kertas 1103 palang 1 dan masa yang diberi kepada kamu hanyalah 2 jam sahaja. 2 jam. Kalau sebelum ni 2 jam 15 minit, jadi dia dah buang dah 15 minit tu, dia hanya tinggalkan untuk kamu 2 jam sahaja. Okey, jadi dalam kertas 1 ni ada 2 bahagian iaitu bahagian A, dan juga bahagian yang kedua adalah bahagian B. Bahagian B. Jadi markahnya juga kalau kamu lihat bahagian A ni, kalau sebelum ni kamu akan nampaklah abang-abang kakak kamu untuk bahagian A ni markahnya 30 markah sama. Tetapi bila pergi pada bahagian B ni markahnya dikurangkan kepada 70 markah. Kalau sebelum ni markah dalam KBSM 100 markah. Jadi mungkin ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan LPM meletakkan kenapa hanya 70 markah untuk bahagian B. Sedangkan kalau kita tahu bahagian B ni memang karangan yang agak panjang lah, dia berpanjang berbeza dengan bahagian A. Tetapi kenapa markahnya hanya 70? Bagaimana kita nak memastikan kita berada dalam landasan yang betul, markah yang betul iaitu berada kepada kategori baik atas atau baik bawah, cemerlang atas atau cemerlang bawah. Jadi itulah yang cuba cikgu bantu. Cikgu bukan nak orang kata nak ni, tapi cikgu akan cuba bantu dengan cara yang cikgu gunakan iaitu cara yang mana kalau kamu rasa mudah dan sesuai, kamu boleh ikuti di situ. Okey, jadi dah tahu tentang format ataupun bahagian-bahagian bagi kertas 1 di sini. Cikgu pergi pula kepada ini pembahagiannya lah. Pembahagian bagi kertas 1. Kalau kamu lihat dengan penerangan cikgu tadi, kamu nampak ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian A ni dia berada soalan yang diberikan kepada kamu adalah subjektif, dia tak ada objektif ya. Subjektif respon terhad. Respon terhad ni maksudnya kita perlu ikut kepada bahan yang disediakan. Kemudian yang kedua, satu soalan berdasarkan kombinasi kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Maknanya bukan satu bahan lagi dah bagi 2 ataupun 3 bahan. Dan yang ketiga wajib jawab. Wajib jawab, tak ditinggal lah pula. Sebab nanti kita kurang markah, tak cukup pula markah kita untuk kertas 1. Kemudian untuk bahagian yang kedua, soalan bahagian subjektif juga namun dia respon terbuka. Respon terbuka. Jadi di sini dalam bahagian B ni kamu akan diberikan 4 soalan esei dan akan mengikut domain. Dulu dia guna dimensi. Sekarang dia akan gunakan domain 4 saja. Kalau sebelum ni ada 5 soalan, sekarang ada 4 soalan sahaja. Dan soalannya agak panjang jugalah, kita perlu analisis soalan tersebut. Jadi dalam 4 soalan ni kita perlu jawab 1 sahaja. Pilih yang paling dekat, paling hampir dan paling kamu faham dan juga ada idea untuk menjawabnya. Jadi kertas 1 ni dia lebih kepada dia akan menilai kamu dari segi kamu mengaplikasikan apa yang kamu belajar daripada tingkatan 4 dan hingga tingkatan 5. Maksudnya apa maklumat yang ada dalam buku teks yang kamu gunakan masa tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu kamu gunakan untuk menjawab soalan-soalan bahagian A dan bahagian B. Dan yang kedua, dia menguji kamu. Boleh tak kamu nak menganalisis soalan-soalan yang diberi? Jadi kalau kamu dah biasa dan cikgu kamu dah membimbing kamu dan mengajar kamu macam mana nak menganalisis soalan, bagi cikgu tak ada masalah dah. Kemudian nak menilai. Menilai bagaimana cara nak menjawab dan sebagainya. Dan seterusnya mencipta jawapan. Mencipta jawapan, mencipta karangan. Itu adalah hasil ciptaan kamu. Jadi keempat-empat ni dinilai. Itulah sebabnya diberikan soalan karangan tu. Untuk A hanya 1 soalan dan untuk bahagian B ada 4 soalan, pilih 1 sahaja. Itu secara umum lah untuk soalan bahagian A dan bahagian B. Cikgu fokus terus kepada soalan bahagian A. Soalan bahagian A. Seperti cikgu terangkan tadi, dia kepelbagaian bahan. Bahan di sini bahan. Kepelbagaian bahan ni boleh saja gambar, graf, data, dialog, gambar kartun, karikatur di situ, petikan akhbar, rencana ataupun berita akhbar ataupun dia ambil maklumat dari internet.
Okey, jadi apa sahaja boleh dijadikan bahan untuk menguji soalan bahagian A. Okey, jadi markah yang diperuntukkan adalah 30 markah, okey, dan panjang karangan kamu, panjang karangan kamu 150 hingga 200 sahaja. Jadi kadar pelajar tanya, cikgu kalau lebih, memang ni soalan yang biasa ditanya, kalau lebih. Bagi cikgu, bila cikgu menerima penataran daripada pihak LPM dengan jabatan, penataran itu dia kata calon perlu akur, calon perlu akur. Perlu akur dengan bilangan perkataan itu. Dengan bilangan patah perkataan. Ini yang ditekankan. Jadi kalau dia kata 200 tu 200 lah. Mesti ada sebab dia kata kenapa dia letakkan 200 saja. Sebabnya nanti kamu akan tengok di sini masanya hanya 30 minit. Mampukah kita nak menulis dengan panjang dalam masa 30 minit sahaja, dengan kadang-kadang idea kita tu sesekat-sekat. Jadi itulah sebabnya dia kata sampai 200 pun cukup dah. Janji menepati tema soalannya, idea tu sesuai, dan dihuraikan dengan jelas, dan paling kuranglah kalau di sini cikgu letak 5 ataupun boleh juga 4 perenggan, sebab nanti cikgu akan tukarkan ni kepada bahagian A ni hanyalah cikgu kata 2 isi sahaja, 2 isi sahaja, 2 atau 3 isi sahaja. Jadi bergantunglah sebab dalam ni tak ada ketetapan. Dia kata okey, pelajar mesti buat 5 perenggan, tak ada ketetapan begitu. Jadi berapa isi yang kamu bagi, mesti sekurang-kurangnya kamu akan dapat 2 ataupun 3 isi. Jadi itu sudah mencukupi. Okay? Jadi sama ada 4 ataupun 5 perenggan terpulang kepada kamulah, tapi penekanan cikgu kalau cukup 200 patah perkataan ni bagi cikgu dalam 4 perenggan sahaja. Okay? Kemudian caranya sama saja kita menulis karangan biasa, iaitu ada pendahuluan. Ini penting ya, mesti karangan kamu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Okey, jadi penekanan di sini, bila cikgu menerima penataran tentang kertas 1 ni, dia kata mesti ada penutup, pendahuluan. Kemudian mesti ada penutup di situ. Jadi isi ni berapa isi yang kamu ada lah. Jadi kamu boleh letakkan satu. Kalau kamu maksudnya idea tu orang kata idea tu stuck kat situ lah, tak boleh nak tulis. Kamu ada satu dia, tapi kamu huraikan dengan baik. Mungkin karangan kamu akan dapat markah yang lebih baik di situ. Jadi bagi cikgu tak ada, orang kata tak ada nak kata mesti tetap wajib, tak ada. Jadi cikgu kata 2 ataupun 3 isi sahaja untuk bahagian A. Kemudian bahasa mestilah gramatis, bervariasi, penggunaan peribahasa sekurang-kurangnya 1 ataupun 2 peribahasa cukuplah di situ. Okey, kemudian yang ni yang penting. Tulisan tu mesti jelas dan terang. Sebab apa cikgu tekankan di sini? Sebabnya bermula pada calon SPM 20 tahun lepas, penandaan kertas bahasa Melayu pada mulanya memang kita kata nak bersemuka, tetapi disebabkan kekangan pandemik kita terpaksa menanda secara online. Itu pun secara orang kata tiba-tiba lah kita menanda secara online. Jadi kamu boleh fikirkan bagaimana kita menanda kertas bahasa Melayu yang dengan tulisan calon yang pelbagai itu, yang kemudian jawapan tu diimpas oleh pihak lembaga. Jadi dengan tulisan yang tidak jelas, yang tidak nampak, dan kadang tulisan yang seperti cakap ayam itu menyebabkan calon kehilangan markah di situ. Jadi saya selalu ingatkan pada cikgu lah. Cikgu kata tulisan awak tak kisah cikgu tak nak cantik, tapi cikgu nak boleh baca dan jelas. Boleh baca dan jelas. Kemudian cikgu selalu kata, pen kamu, pen yang digunakan mestilah pen yang sesuai. Maksudnya jangan guna pen dakwatnya yang agak yang kabur, yang birunya tidak terang. Ataupun paling kurang bagi saya gunakan pen hitam lah, dia lagi nampak dan jelas. Ini yang penting, sebabnya saya rasa pun pada tahun ni mungkin jawapan juga ditanda secara online ataupun atas talian. Jadi ingatnya siapa yang tulisannya agak macam tulisan doktor sikit tu, okeylah mula dari sekarang praktislah tulisan tu agak nampak, boleh dibaca dan kemas, dan jangan terlalu kecil. Tulisan jangan terlalu kecil. Itu cikgu ingatkan. Memang cikgu ingatkan sebab bila menulis karangan ni kadang-kadang kita nak cepat. Jadi tulisan kita tu pelbagai lah di situ. Okey, jadi pentingnya tulisan itu untuk bahagian A. Okey. Jadi untuk bahagian A, untuk bahagian A ni kalau cikgu rasa Zira ada pertanyaan ke Nur Hazira? Ya Nur Hazira, ada soalan?
Kalau tak boleh tu, kamu boleh tulis di chatting boleh? Nanti cikgu baca. Okey, Hazira? Ada masalah ke? Okey, cikgu teruskan ya. Okey, cikgu rasa cikgu-cikgu kamu Silap Puan, Puan termute tadi. Puan, Puan Riza, boleh tekan button mikrofon tu. Okay, Tadi nak Hazira tadi problem tadi. Okay. Hazira tadi ada soalan. Dia dah terkeluar dah, dia dah problem. Okey, minta maaf ya. Okey, kejap. Okey, ya. Baik, cikgu rasa item soalan yang diberi dalam penataran kepada KP-KP lah, ketua panitia telah ada lah bentuk-bentuk soalan ni lah dalam buku soalan format SPM 2021. Okey, kalau kamu dah didedah, cikgu kamu ni sudah dedahkan lah, cikgu rasa tak ada yang ni ya. Jadi bentuk soalan bahagian A ni dia telah ada perubahan sedikit. Okay? Dia telah ada perubahan kerana kalau kamu lihatlah ni soalan yang pertama, contoh yang pertama di sini. Okay, ni contoh satu. Okay, dah cikgu tak ada bagi kat kamu ni sebab cikgu rasa cikgu kamu dah bagi, jadi cikgu hanya paparkan di sini sahaja. Ini contoh dua. Okay, kemudian ni contoh tiga. Okay, dan contoh empat. Okay, contoh empat. Okay, dari kepada keempat-empat contoh ni, kita akan dapat lihat bahawa karangan A ni, karangan A ni ada yang berformat, berformat dan ada yang tidak berformat. Tidak berformat. Kalau daripada contoh item LPM. Baik, kalau yang tidak berformat sebegini, dia akan tuliskan huraikan pendapat anda, huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Okey, ini contoh cikgu kata tadi, bahan yang akan diberi kepada kamu lah, sama ada dalam bentuk sebegini dan sebagainya. Contohnya ini bahan 1, ini bahan 2, ini bahan 3. Okay? Jadi dia boleh bagi 3 bahan pada kamu untuk kamu menjawab. Okey, kemudian yang berformat ya. Yang berformat, okey, contohnya sebegini, soalan 2 ni, kalau kamu baca soalan ni, cikgu rasa cikgu kamu dah bagilah contoh soalan ni. Dia kata sebagai seorang penduduk yang prihatin, tulis sepucuk surat. Tulis sepucuk surat. Jadi bila tak tulis sepucuk surat tu, mestilah kalau lihat di sini tentang masalah kutipan sampah, tentang sampah semua ni, mestilah surat kiriman rasmi. Surat kiriman rasmi. Jadi nampak dah di situ perubahan-perubahan yang akan cuba diberi oleh pihak lembaga di situ ya. Okey, yang baik, yang ketiga, bentuk yang ketiga, kamu akan diberikan satu iklan. Iklan di bawah menunjukkan sebahagian daripada iklan kerja kosong. Berdasarkan iklan yang diberikan, sediakan resume. Resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan. Jadi dia bagi satu iklan pertama, ni iklan kedua, ni iklan ketiga. Kamu perlu menulis resume. Okey, jadi resume ni telah ada ditulis ataupun telah ada dalam buku teks. Jadi kamu boleh merujuklah tentang dalam buku teks kamu ya, buku teks tingkatan 4 ada tentang bagaimana nak menulis resume diri. Jadi pilih salah satu, kamu cubalah menggunakan resume yang ada contoh dalam buku teks tu untuk cuba memohon satu pekerjaan yang diberi. Okey. Kemudian contoh yang ketiga, okey, ini juga satu format yang barulah. Satu format yang baru iaitu menulis email. Ini pun satu masalah juga sebabnya ada kekeliruan sebab kita perkara yang baru. Bila perkara baru akan menjadi satu yang orang kata satu masalah lah sebab kat mana nak cari email ni cikgu, macam mana nak buat email cikgu. Okey, jadi kita cubalah hari ni, cikgu cuba bantulah macam mana cara nak menjawab email. Salah satu contoh soalan yang akan cikgu bincangkan nanti adalah cara untuk menjawab email. Okey, di sini emailnya ada satu email, kemudian email yang kedua, dan dikata di sini anda dikenaki menjawab satu. Okey, jadi pilihlah daripada dua ni mana satu yang kamu nak jawab. Apa isunya semua ada dalam email yang diberi. Okey, jadi sebenarnya tak susah mana. Cuma orang kata kita perlu bersedialah dari segi teknik-teknik untuk menguasai cara menjawab bahagian
A. Okey. Jadi keempat-empat ni cikgu rasa soalan ini adalah daripada buku format SPM 2021 cikgu ambil dan cikgu paparkan untuk supaya kamu nampaklah apakah bentuk-bentuk soalannya ataupun apakah adakah hanya karangan tidak berformat. Okay. Jadi sekarang banyaknya mulai SPM 2021 karangan bahagian A itu akan ada yang berformat. Jadi kita perlulah kuasai bahagian tersebut. Okay. Okey, jadi bila dah tengok dah bentuk-bentuknya, kita dah tahu dah semua, kita cuba macam mana caranya nak menulis karangan bahagian A ni. Sebab cikgu ni memang tahu ramai pelajar kadang-kadang tu pelajar cikgu sendiri pun menghadapi masalah macam mana nak tulis karangan bahagian A, bahagian B. Walaupun dah kadang-kadang dah terang banyak kali tetapi masih lagi kadang-kadang masih lagi lah pelajarnya kan manja, dia tetap nak cikgu dia bimbing dia, nak cikgu dia bantu dia sebaik yang mungkin. Okey, jadi cikgu dah berikan soalan ni dalam bahan kamu semalam. Okey, jadi cikgu kalau ada yang boleh print, boleh tengoklah, boleh catatlah di situ ya. Okey, jadi kamu apabila kamu dapat soalan nantilah insya-Allah lah di situ ya. Bila kamu dapat soalan nanti dalam soalan bahagian A, ni soalan bahagian A Okey, bahagian A. Okey. Okey, akan diberikan soalan tersebut. Okey, jadi dia kata arahan soalan di sini, awak akan baca arahan soalan, awak tengok. Okey, kemudian akan ada bahannya lah. Di sini ini bahan satu. Okey, ini bahan satu. Bahan ni adalah keratan akhbar di sini. Ini bahan satu. Baik, kemudian bahan yang kedua adalah gambar grafik ni, bahan grafik ni. Okey, bahan grafik lah gambar tentang had laju di sini. Okey, ini kita katakan sebagai bahan dua. Okay. Jadi itu yang kita kata tadi, kita perlu menganalisis. Okay. Kita perlu dapat soalan, tak boleh nak terus jawab dah. Dulu boleh. Kalau dulu kita dapat di soalan karangan kita boleh terus jawab. Tapi sekarang tak boleh. Kita kena baca satu per satu. Okay. Yang pertama kita baca ialah di bahagian atas ini. Di bahagian atasnya dia kata berita dan grafik di bawah berkaitan dengan keselamatan dan kemalangan jalan raya. Okey, jadi mulai sekarang gunalah pen merah awak ke pen biru ke, awak tandakan. Okey, kalau ada highlight tu awak highlightkan lah. Okey, tentu ini awak nampak di situ. Keselamatan dan kemalangan jalan raya. Awak highlightkan dia dahulu. Okey. Kemudian baca yang kedua. Berdasarkan bahan tersebut, huraikan pendapat anda. Okey, ini pendapat kamu. Okay, bukan pendapat orang lain, pendapat kamu. Okay, tentang kemalangan jalan raya di negara ini. Okay. Kemudian panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okay, ini adalah yang pertama yang kita baca, arahan soalan. Okay, arahan soalan. Kemudian stimulus ataupun bahan yang diberi kepada kamu. Okay, kamu tengok, kita perlu baca, tak boleh tak tinggal. Kita perlu baca. Okay. Bahan yang pertama di situ dia kata 25 Mei 2019. Penunggang motosikal maut selepas melanggar lampu isyarat merah dan berlanggar dengan lori di Simpang 4 Jalan Persiaran Nusa Central Iskandar Puteri semalam. Kejadian 3.50 petang itu mengakibatkan penunggang motosikal meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemboncengnya terselamat. Okay, ini kejadian kes yang pertama. Baik, kes yang kedua, 19 Mei 2020. Dipercayai akibat pemandu mengantuk, seorang kelindan maut apabila lori 3 tan yang sedang dalam perjalanan menghantar barang terbabas ke dalam parit di kilometer 65.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan. Okay, sampai situlah dia baca. Okay. Jadi bila baca kedua-dua petikan akhbar di sini, awak akan nampak penunggang motosikal maut selepas melanggar lampu isyarat merah. Okay, awak nampak situ dan melanggar dengan lori. Okay. Kemudian yang kedua, dipercayai akibat pemandu mengantuk. Okay, akibat pemandu mengantuk. Okay, di situ awak kalau ada highlight, awak boleh highlightkan. Okay, awak highlightkan berbeza sikit lah supaya awak nampak. Bila kita baca di sini, pertama yang kita cari adalah tema. Okay, tema dalam bahan tersebut. Okay, kamu kena tengok apa tema dia. Okay, tema di situ. Jadi temanya di sini, kalau kamu baca yang pertama tadi, berita dan grafik di bawah berkaitan keselamatan dan kemalangan jalan raya. Jadi di sini dah jelas dah, ni sebenarnya adalah tema dia.
Kita dah nampak dah tema dia. Dan kalau kenapa cikgu bagi dalam bahan kamu ada tema di SKP, tema di SKP. Tema di SKP itu adalah berkaitan juga dengan tema kecil yang kita masukkan dalam karangan bahagian A ni. Jadi tema keselamatan dan kemalangan jalan raya ni dalam tema di SKP adalah di bawah tema keselamatan. Kamu boleh tengok situ. Jadi kalau kamu kata tema dia keselamatan cikgu, betul, boleh, tak ada masalah di situ. Tapi di sini kita dah nampak keselamatan dan kemalangan jalan raya. Kita biar di situ. Kemudian baca lagi, awak tengok tadi dia kata kemalangan jalan raya di negara ini. Jadi kita akan berfokus kepada kemalangan jalan raya. Okay, kita akan fokus kita, tapi kita belum nampak lagi nak tulis tentang apa. Memang tentang kemalangan jalan raya, dia agak besar, luas. Jadi dia nak apa lagi? Jadi kita nampak dah fokus dia berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Kemudian kita tengok pula bahan nombor 2, tema dah ada, fokus tu tak nampak lagi fokus tak boleh lagi. Kita tengok pula bahan grafik yang kedua. Bahan grafik yang kedua ni dia hanya bagi had laju. Dia tulis had laju utama jalan raya di Malaysia. Ni 90, 80, 110. Dia bagi tu je. Kemudian yang kedua di sini peringatan. 110 kenderaan ringan sahaja, 90 kenderaan berat. Had laju kebangsaan. Kemudian ditulis kat sini, ingat, kelajuan boleh membunuh. Kelajuan boleh membunuh. Jadi sebenarnya clue-nya dah nampak di sini. Ingat, kelajuan boleh membunuh. Jadi sekarang ni kita nak mencari apa fokusnya. Sebab di sini dia tak ada, dalam karangan A memang dia tak bagi kat sini. Dia tak tulis tuliskan kepentingan ke, dia tulis punca, sebab ataupun kesan, tak nampak. Jadi kita kena meneliti bahan itu semula untuk mencari fokus bagi menulis karangan ini. Fokus tu. Fokus itu berada pada ketiga-tiga di maklumat ni. Yang pertama tadi kamu tengok, penunggang motosikal maut selepas melanggar lampu isyarat merah. Jadi di sini dia langgar peraturan. Peraturan jalan raya lah. Betul ya, di sini dia langgar peraturan jalan raya. Baik, yang kedua. Di sini dia memandu, dia tak langgar peraturan tapi dia mengantuk. Di situ kita katakan apa? Kecuaian. Kecuaian pemandu. Kecuaian. Dia dah tahu dia mengantuk tapi dia tetap terus nak memandu. Jadi kecuaian pemandu. Kemudian yang ketiga di sini berkaitan dengan bahan yang ketiga. Paparan grafik di sini kalau kamu lihat di situ. Ingat, kelajuan boleh membunuh. Jadi kalau kita tidak patuh dengan had laju yang ditetapkan, tidak patuh dengan had laju, akan membawa, akan menjadi punca kemalangan, kemalangan. Ada tiga dah. Ada tiga dah dapat di situ. Jadi maksudnya bila dapat soalan, contenglah soalan awak itu, orang kata selumat-lumatnya conteng soalan itu. Pertama tengok tema, kedua tengok isunya ataupun nanti kita akan tengok fokus je di situ. Kemudian barulah kita nak mula menulis, bukan mula nulis karangan, kita tengok nak buat kerangka. Di sini cikgu gunakan, kalau kamu tengok dalam bahan kamu, cikgu gunakan teknik TCMS. Cikgu rasa cikgu-cikgu lain semua tahu, saya rasa tentang teknik kip celik mengarang Selangor. Kip celik mengarang Selangor ni telah ada bukunya dan telah disebarluaskan. Jadi cikgu mencuba dengan teknik ini dan dia agak lebih, orang kata lebih menepatilah, maksudnya murid-murid lebih cepat dapat. Jadi contohnya di sini untuk karangan bahagian A cukup 3 ni saja, iaitu tema T. Di sini kita akan gunakan TIK. TIK, tema, isu, kehendak soalan. Tema, isu, kehendak soalan. Temanya tadi kita dah nampak kat atas ni, keselamatan. Keselamatan di jalan raya. Cikgu ambil di situlah. Cikgu ambil keselamatan di jalan raya. So masukkan tema dia. Keselamatan di jalan raya. Apa isu dia? Apa isu berkaitan dengan keselamatan jalan raya ni? Kemalangan jalan
raya. Maknanya kemalangan jalan raya, tambahlah sikit kita boleh tahu kan. Kemalangan jalan raya sering berlaku. Tak apa kita masukkan dia sebab kita tahu dah, sering berlaku. Kemudian bila kita nak cari kehendak soalan ataupun fokus dalam bahagian A ni tadi, kita tak nampak dia tak bagi apa. Tapi dari sini langgar peraturan, kecuaian pemandu, tidak patuh had laju adalah merupakan punca. Jadi kita nampak yang fokus di sini kehendak soalan ni selalunya berkaitan dengan fokus cikgu fokus letak kat sini. Fokus ni pula kalau kamu dah mahir dengan rumusan, kamu tahu fokus tu apa. Jadi di sini cikgu kata punca kemalangan jalan raya. Punca kemalangan jalan raya. Di situ. Jadi di sini kalau fokus biasa yang cikgu kata adalah punca kesan langkah. Ini yang biasa dalam rumusan lah di sini. Jadi kita fokuslah dia tu punca kemalangan jalan raya. Ini pun sebenarnya dah banyak membantu calon nanti untuk menulis pendahuluan sebab karangan A ni 200 patah perkataan je. Tak perlu nak terlalu panjang pendahuluan dia. Jadi dah dapat tema, isu dan juga kehendak soalan. Kita dah dapat dah 3 tu. Di sini cikgu tak pergi kepada ni sini sebab cikgu bagi ini untuk pendahuluan juga tetapi diluaskan lagi kita menggunakan teknik THINK, think. Yang ini cikgu lebih rasa sesuai untuk karangan bahagian B. Karangan B dia lebih luas lagi sebab dia ada 5 ayat di situ, boleh tambah nanti lagi. Jadi cikgu tak sentuh, cikgu hanya pergi kepada untuk bahagian A ni kita gunakan tik saja, TIK, tema, isu, kehendak soalan. Tema, isu, kehendak soalan. Tapi mungkin cikgu kamu ada pelbagai cara, tapi boleh guna, tak ada masalah bagi cikgu. Mana yang orang kata mudah kat kamu, kamu boleh guna dan sesuaikan. So ini perlukan latihan. Bila sentiasa buat latihan, maka kamu akan terbiasa. Jadi di situ bila kita dah dapat pendahuluannya, tik di situ tema, isu, kehendak soalan, kita akan tengok pada bahagian isi. Mesti akan tanya cikgu apa tahu coklat tu, bukan tahu tahu coklat di sini sebenarnya adalah ringkasan. Nanti cikgu akan terangkan apa dia tahu coklat di sini. Tadi kita dah dapat 3 isi betul? Awak tengok di atas dah dapat 3 isi tadi, iaitu di sini dia melanggar peraturan jalan raya, kecuaian pemandu dan di sini tidak patuh pada kadar had laju yang ditetapkan. Jadi kamu sebenarnya dah ada isi tersebut, jadi kamu boleh letakkanlah. Ini sebenarnya kalau dalam peperiksaan tak perlulah buat bentuk jadual. Awak buat anak panah je yang ringkas saja sebenarnya. Yang ini cikgu nak tunjuk dengan kamu cara yang bagaimana kita nak mengisi ruang-ruang di situ. Jadi di situ kita apa? Yang pertama isinya tidak mematuhi peraturan jalan raya. Kemudian di situ yang kedua tadi kecuaian ketika memandu. Ambil ringkas saja dah sebenarnya untuk isi ni, tak perlu nak tu Tidak mematuhi had laju. Dia itu 3. Tadi juga katakan karena ni 2 je kan. Jadi 2 itu mana yang kamu nak ambil. Saranan cikgu lah kalau dalam bahan, kalau awak tengok di sini ada 2 bahannya. Bahan 1 petikan, berita, bahan 2 grafik. Jadi kalau kamu dah ambil isi, kat sini 1, isi ni kamu dah ambil isi ni 1. Isi yang kedua, saranan cikgu ambillah pada bahan yang kedua. Di sini isi yang kedua. Mungkin akan ada tanya, cikgu boleh tak buat isi ketiga? Boleh, tak ada masalah. Lepas nombor 2 yang dua bahan yang awak ambil isinya, yang ketiga ambillah kemalangan jalan ni, awak ambil yang kedua ni tadi, kecuaian ketika memandu, tak ada masalah. Jadi maksudnya kamu ambil yang ini sebagai isi kamu dan ini sebagai isi kamu, 2 isi cukup.
Nanti mungkin tanya, cikgu cukup ke 200? Mesti akan tanya jugalah. Cukup, cikgu dah cuba dah 200 patah perkataan, tidak melebihi 200 pun. Okey, jadi inilah bagaimana kita nak membuat huraian isi. Bila dah dapat pendahuluan, tik. Okey, tema, isu, kehendak soalan, tik. Jadi kamu kena menghafal lah dari sekarang. Maknanya buat karangan, mulakan pendahuluan dengan tema, isu, kehendak soalan. Okey, cari tema, cari isu, cari kehendak soalan. Tak jumpa, cari lagi kehendak soalan sampai kamu boleh jumpa fokusnya dalam bahan-bahan yang diberi. Okey, jadi sekarang ni cikgu bawa kamu kepada bagaimana kita nak membuat huraian isi. Cikgu cubalah cikgu ni adalah cara yang cikgu dah guna jugalah dengan pelajar tingkatan 4 cikgu. Nampak berkesan lah, nampak boleh mereka dah boleh menulis kat situ. Jadi huraian isi. Isi yang pertama lah cikgu ambil isi 1. Jadi di sini di sini ayat topik. Sebenarnya biasa dah. Sebenarnya kalau cikgu kamu guna kaedah imbakop ke apa ke sama je sebenarnya, cuma mana yang lebih mudah dan sesuai. Di situ je. Di sini di sini adalah ayat topik. Who di sini merupakan ayat huraian. Cikgu ada bagi kat situ ya. Di sini adalah ayat contoh. Ke ayat kesan. Kemudian P pertama ayat penegas dan tambahlah dengan peribahasa. Kalau ada peribahasa, kalau tak ada masalah pun di situ. Okey, jadi inilah 5 ayat untuk menghuraikan isi daripada yang kita dah dapat ni. Jadi kita dah dapat dah ni isi pertama. Jadi sekarang kita nak huraikan isi yang pertama tersebut. Jadi tidak mematuhi. Jadi ayat topik ni biasanya lah. Ayat topik ni biasanya dia gabungan soalan sebab kita nak memulakan kita punya karangan kita perenggan yang kedua. Sebab pendahuluan kita dah ada dah. Kita nak mulakan perenggan yang kedua. Jadi ini adalah gabungan soalan dan isi pertama. Gabungan soalan dan isi pertama. Contohnya punca kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh pemandu yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Di situ sini kita masukkan dia balik semula. Tidak mematuhi peraturan. Sorry maaf tulisan cikgu teruk sikit. Jalan raya. Who di sini huraian. Maksudnya kenapa? Mengapa? Ini sebenarnya macam imbakop juga sebenarnya. Jadi mengapa? Sebabnya alasan yang kita bagilah. Alasan yang kita bagi. Sebab apa dia tak patuh peraturan jalan raya? Mungkin kamu kata dia nak cepat, dia nak begitu, nak begini. Jadi mungkin kalau cikgu kata sebab apa dia langgar lampu merah tadi? Sebab walau biasanya denda, kamu tengok denda atau compound denda atau compound bagi yang melanggar lampu merah tu yang rendah, tak tinggi pun orang boleh bayar. Jadi itu yang menyebabkan mereka tu tak patuh peraturan jalan raya. Sebagai contohnya apa tadi? Kita ambil contoh pada petikan kita yang pertama tadi. Penunggang tu dia melanggar lampu isyaratnya merah, melanggar lampu merah. Ni biasa ni remaja-remaja ni dia sahur ni kat sini. Melanggar lampu merah. Jadi apa kesannya? Apa kesannya bila dia melanggar lampu merah dia ataupun dia boleh bayar di sini pertama. Kalau awak baca penunggang tu maut jadi di situ kita boleh ambil sebenarnya dari jawapan kat situ penunggang maut ataupun bila dia kata denda ataupun kompaun yang rendah di sini pemandu ataupun pemandu tidak takut melakukan kesalahan, tidak takut melakukan ataupun tidak takut melanggar peraturan jalan raya. Macam tu lah. Ada dua lah. Boleh masukkan di sini dekat situ dua-dua. Jalan raya kesannya di situ. Penegasnya. Bila buat ayat penegas ni selalu pelajaran cikgu dan kesimpulan ke. Penegas ini adalah penutup ataupun kesimpulan kecil bagi isi yang pertama. Kesimpulan kecil. Jadi kita nak tutup dah ni. Kita dah hurai, kita nak tutup dah isi pertama kita. Jadi kita gunakanlah ayat penegas. Biasanya ada penanda wacananya. Aku rasa cikgu kamu pun dah bagilah penanda wacana tu. Jadi cikgu gunakan di sini jelaslah bahawa. Jelaslah bahawa. Cikgu ambil balik yang ke atas ni. Jelaslah bahawa. Punca kemalangan. Punca kemalangan jalan raya disebabkan
oleh pengguna ataupun pemandu ya, pengguna yang tidak, pengguna yang tidak mematuhi dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. Okey, dah cukup dah 5 ayat di situ. Cukup 5 ayat. Jadi nanti bila kita susun sebenarnya kadang-kadang, bila kita dah ada, orang kata dah ada panduan kerangka karangan kita ni, kita menulis dengan lancar. Sebabnya biasanya bila pelajar tak boleh menulis disebabkan mereka terus nak tulis karangan. Jadi dari sekarang biasakan ambil masa dalam 5 hingga 10 minit untuk menulis kerangka karangan dahulu. Dia tak sama dah sekarang dengan yang dulu ya. Jadi dari sekarang kita nak buat perubahan yang baru, kita kena biasakan buat conteng-conteng tentang isi-isi ataupun huraian yang kita nak tulis bagi karangan tersebut. Okey, ini dah siap dah untuk isi yang pertama. Okey, kita ambil isi yang kedua. Isi yang kedua, cikgu ambil dari paparan di situ iaitu dalam bahan grafik tadi ya. Dalam bahan grafik isi yang kedua iaitu tidak mematuhi had laju yang ditetapkan. Sama ada di lebuh raya ataupun di jalan raya lah. Awak boleh tambah sebenarnya ya. Jadi tak perlu, orang kata jangan terikat dengan apa yang cikgu sini. Awak boleh tambah dan sebagainya, tak ada masalah di situ. Kemudian mengapa dan sebab tu, sebabnya ingin cepat sampai ke tempat yang dituju ataupun ke destinasi lah yang dituju. Kemudian contohnya memandu dengan laju lah. Kadang-kadang tu nampak di sini memandu dengan laju melebihi 90 km per jam di situ ya, di situ awak boleh tambah. Kemudian apa kesannya jika dia memandu dengan kadar yang laju di situ? Dia akan mempertaruhkan nyawa orang lain, maksudnya menyebabkan orang lain yang akan terbabit sama dalam kehilangan nyawa dan sebagainya. Mempertaruhkan nyawa pengguna ataupun pemandu jalan raya, pengguna atau pemandu jalan raya yang lain. Cukup di situ. Penegasnya oleh itu punca, sama je sebenarnya, cikgu ambil je balik ke atas tu. Punca kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu, ambil balik yang ke atas ya, pemandu tidak mematuhi had laju yang ditetapkan. Nak tambah peribahasa boleh, jadi amalkan, awak buatlah di situ. Amalkanlah sikap biar lambat asal selamat. Cukup. Cukup ya, dah cukup dah. Isi 1, isi 2 dah cikgu jelaskan huraiannya. Ini semua gunakan inilah tohu cokep. Inilah dia tohu cokepnya tu. Tohu cokep. Cikgu tambah P di sini. Kalau dengan KCMS dia P saja. Di sini cikgu tambah P sebab cikgu nak belajar selipkan juga peribahasa. Jadi tu jadi double P lah, dua P ganda lah kat sini. Kemudian dah selesai huraian isi, kita nak tengok huraian isi ketiga cikgu tak masukkan. Kita kejar masa ya. Cikgu pergi kepada penutup. Penutup di sini. Sekejap ya, cikgu ada panggil telefon. Sekejap ya puan ya. Kita pergi kepada kesimpulan ya, penutup ya. Penutup. Penutup di sini cikgu gunakan kecaha. Kecaha. Ini dari kecahanya. Bukan kencana ya, kecaha. Kesimpulan, cadangan, harapan. Ramai je, banyak je formula lain bagi cikgu. Banyak cikgu yang akan menggunakan pelbagai formula. Jadi cikgu ni hanya ambil mana yang bagi cikgu rasa nampak mudah untuk murid-murid ya. Jadi di sini kesimpulan tu kita simpulkanlah. Jadi kesimpulannya
Okey, kita nyatakanlah situ ataupun konklusinya boleh, ironinya pun boleh. Okey, jadi kesimpulannya ayat kita boleh tulis di situ kesimpulannya okey, awak nyatakanlah kesimpulannya semua pihak perlulah bekerjasama. Okey, awak nyatalah situ semua pihak bekerjasama. Ni apa yang cikgu cuba ni lah, bekerjasama menangani punca kemalangan jalan raya. Okey, cadangan kamulah macam mana nak apa caranya kita nak cuba atasi kemalangan tu. Betul? Mungkin kamu kata saya buat ringkas je, masyarakat, kamu sebelum ni lah, masyarakat menyokong kempen mengatasi kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya. Jadi mungkin ada jugalah cadangan lain, patuh peraturan denda yang ditinggikan di penguatkuasaan pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh masukkan di situ ya. Kemudian harapan kamu, harapan kamu katakan di sini cikgu nak gunakan ialah tentang slogan pandu cermat, pandu cermat jiwa selamat, pandu cermat jiwa selamat hendaklah dijadikan pedoman, panduan pengajaran bagi semua pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya. Cukup. Jadi sebenarnya kesimpulan pulang jugalah kepada kamu. Tapi cikgu pegang kat situ, mesti ada kesimpulannya tentang apa yang kita bincangkan, ada tema kita tadi. Kemudian ada cadangan kita, kemudian mungkin denda tinggikan, tambah ke, daripada 300 kita tambah 1000 ke, boleh masukkan situ. Cadangan, wajarlah, hendaklah, perlulah, awak boleh masuk situ sebab dia kata bantu, itu inilah yang kita boleh gunakan. Kemudian harapan di sini, apa harapan kita? Harapan saya semoga pemandu akan memegang kepada slogan pandu cermat jiwa selamat dan perlulah dijadikan sebagai pedoman bagi semua pengguna di jalan raya. Cukup di situ penutup. Jadi karangan A kita dah lengkap dah semua maklumatnya, semua maklumat kita dah lengkap, cuma kita tak uraikan isi yang ketiga tadilah. Isi yang ketiga tadi kalau kamu nyatakan di situ adalah memandu dalam keadaan mengantuk. Cikgu masukkan juga lah ya, memandu dalam keadaan mengantuk. Mengantuk. Apa sebenarnya pemandu? Pemandu hilang tumpuan. Itu yang banyak berlaku ya bila tu mengantuk semasa memandu. Kemudian pemandu, kalau dari contoh tu, pemandu tu, pemandu mengantuk, kenderaannya terbabas, kenderaan terbabas. Dalam bahagian poin-poin ni biasanya ayatnya memang tak lengkap ya. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya. Nanti bila kamu menulis yang lengkap itu baru yang kamu menggunakan penanda wacana dan sebagainya di situ. Kecederaan arah. Kemudian terbuktilah, cikgu letak sini, terbuktilah bahawa memandu dalam keadaan mengantuk merupakan punca kemalangan jalan raya. Kemudian oleh itu pandu cermat jiwa selamat. Awak letaklah oleh itu pandu cermat jiwa selamat. Ni cikgu tambah saja sampai kita ambil guna dua isi saja ya untuk menulis. Bila dah lengkap semua, cikgu dah tuliskanlah sebenarnya, cikgu cuba semalam. Cikgu nak dapatkan cukup tak 200 patah perkataan dengan dua isi sahaja. Inilah hasil daripada daripada kerangka tadi, daripada tik tema isu kehendak soalan, kemudian tohu coket dan juga kecaha tadi, cikgu dapat menulis karangan yang lengkap iaitu tentang punca kemalangan jalan raya.
Okey, jadi ini dah semua ni sekali adalah 200 patah perkataan. Di sini cikgu terangkan ya macam mana di situ ya. Okey. Okey, di sini awak tengok ya, cikgu tulis. Cikgu ambil yang tadi saja. Cikgu ambil isi semua daripada isi yang cikgu letak di atas tadi. Cuma cikgu tambah di sini adalah, okey, ini penanda wacana lah permulaan karangan. Okey, belakangan ini isu keselamatan di jalan raya sering dipaparkan di media masa. Cikgu rasa yang ini kamu boleh dah tahu dah sebenarnya. Okey, tak perlulah yang pelik-pelik kamu nak letak di hujung dunia ke apa ke, tak perlu. Yang biasa kita tulis, okey, jalan raya sering dipaparkan di media masa. Nak tambah media cetak dan elektronik pun boleh, tak ada masalah. Tapi media masa ni dah merangkumi semua. Okey, kemudian cikgu gunakan penanda wacana yang ini. Hal ini disebabkan oleh kadar kemalangan. Ini penanda wacana. Okey, penanda wacana yang cikgu gunakan. Okey, di sini hal ini disebabkan oleh. Okey, jadi awak nampak penanda wacana ni pun dah panjang. Jadi dia akan membantu untuk menambahkan bilangan patah perkataan. Hal ini disebabkan oleh kadar kemalangan jalan raya yang tinggi, setiap hari. Okey, awak tengok balik tadi. Okey, pendahuluan tadi, tik tadi. Okey, awak tengok balik yang tik tadi yang cikgu tunjuk, kemalangan jalan raya sering berlaku. Cikgu cuma tambah tinggi setiap hari, tu dia. Boleh kalau awak tulis kata kemalangan jalan raya yang sering berlaku di negara kita pun boleh, tak ada masalah di situ. Okey, jadi ikutlah orang kata sesedap rasa lah kita buat karangan tu jangan terlebih perasa pula. Jadi awak buat sesedap, okey, jadi bila pemeriksa baca, okey, cantik tu, bagus budak ni tulis itu. Itu yang kita nak. Jadi bila awak dah tulis macam ni, nampak bahawa kamu dah boleh menulis karangan dengan matang. Okey, jadi kemudian awak cikgu nak tutup. Cikgu ni semua tik T, tema, I, isunya tadi I kat sini. Okey, ni kehendak soalan. Okey, tak nampak dah cikgu. Ya, okey, K kat sini. Okey, kehendak soalan. Sebenarnya terdapat banyak punca kemalangan jalan raya berlaku. Okey, jadi awak ambil lah. Kalau ada pelajar tanya cikgu, boleh tak persoalannya? Boleh. Persoalannya terdapat banyak punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Boleh. Tak ada masalah pun di situ. Okey, jadi cukuplah ini untuk pendahuluan. Dah matang dah mantap dah tu untuk pendahuluan. Jadi bila dah mantap untuk pendahuluan, huraian kita pun perlulah mantap kat situ. Okey, jadi ini perenggan pertama. Okey, perenggan kedua. Okey, perenggan kedua cikgu gunakan yang tadi juga, isi yang tadi. Masih lagi huraian adalah yang cikgu dah catat tadi, isi pertama tadi. Okey, tidak mematuhi peraturan jalan raya. Ini cikgu tak lengkap letak penanda wacana. Okey, jadi bila cikgu menulis yang lengkap, cikgu menggunakan penanda wacana jugalah. Di sini cikgu masukkan fokus soalan tadi, kehendak soalan. Punca kemalangan jalan raya yang utama ialah, jadi kalau boleh jangan guna antaranya. Elakkan, kita biarkan pemeriksa tu tahu. Kita ni tahu maklumat yang kita nak sampaikan, tahu apa yang kita nak ceritakan. Okay? Jadi punca kemalangan jalan raya yang utama ialah pengguna tidak mematuhi peraturan di jalan raya. Okay, ini ambil bahagian tadi lah. Maksudnya bila dah ada kerangka, kita tak akan, orang kata tak akan keluar daripada apa soalan yang kita dah baca dan fahamkan. Okay. Kemudian penanda wacananya, hal ini demikian kerana denda atau kompaun yang dikenakan rendah jika pengguna melanggar peraturan. Okay, itu saya tambah sikit je ayatnya. Kemudian sebagai contohnya, bila pergi kepada huraian contoh, ayat contoh, yang ini cikgu masukkan penanda wacana. Sebagai contoh, impaknya, implikasinya boleh. Okey, yang ini pun penanda wacana untuk membuat huraian. Okey, ayat huraian. Okey. Kemudian sebagai contohnya, penunggang motosikal dalam petikan telah melanggar lampu merah. Cikgu ambil dari dalam petikan sebab cikgu nak gunakan bahan yang diberi. Ya. Jadi kita gunakan sebaik mungkin bahan yang diberi sebab kita membuktikan bahawa kita mampu menganalisis soalan ataupun bahan yang diberi. Jadi akibatnya, jadi ini ayat kesan. Okey, ayat kesan ke. Ayat kesan, akibatnya, implikasinya, boleh saja kat situ. Penunggang maut dalam kejadian itu. Jelaslah bahawa punca kemalangan jalan raya yang berlaku disebabkan oleh pengguna yang melanggar peraturan jalan raya. Oleh itu, sebagai pengguna, kita perlulah beringat sebelum kena. Okey, ini cikgu tambah. Cikgu tambah dia punya macam peribahasanya lah, beringat sebelum kena. Yang ini je cikgu tambah itu. Jadi yang lain semuanya dalam lebih kurang dalam 5 ayat yang ringkas sahaja.
Okey, ringkas saja di situ. Lengkaplah perenggan kedua kamu. Okey. Kemudian pergi pada isi yang kedua, perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga. Tengok ya. Okay, seterusnya, cikgu tak adalah ambil yang panjang-panjang sangat. Seterusnya, punca kemalangan jalan raya juga disebabkan oleh sikap pemandu yang tidak mematuhi had laju yang ditetapkan. Ada dalam kerangka kamu. Okay. Kemudian hal ini terjadi kerana, ini ayat huraian. Okay, kalau tengok situ. Okay, ini ayat huraian. Okay. Pemandu ingin cepat sampai ke tempat yang dituju. Cikgu guna ayat ringkas saja yang awak pelajar boleh faham kat situ. Misalnya ni ayat contoh. AAC, ayat contoh. Pemandu melanggar had laju 90 km per jam itu. Natijahnya ni ayat kesan. Nyawa pemandu lain turut terbabit sama jika kemalangan berlaku. Maksudnya kalau membabitkan inilah kemalangan di lebuh raya, di jalan raya. Okay. Kemudian oleh itu ni ayat penegas. Okay. Terbuktilah punca kemalangan jalan raya turut disebabkan oleh pemandu yang melanggar had laju yang telah ditetapkan. Okay. Jadi cukup dah dua isi di situ. Kemudian kesimpulan. Okay, kesimpulannya semua pihak perlulah bekerjasama menangani punca kemalangan jalan raya ini. Sehubungan dengan itu, sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah menyokong kempen keselamatan jalan raya yang diadakan oleh kerajaan. Slogan Pandu Cermat Jiwa Selamat hendaklah dijadikan sebagai sebagai pegangan bagi semua pengguna jalan raya. Okey, ngam 200 patah perkataan. Kalau terlebih sikit dalam paling kurang 210 lah. Okey, kat situ boleh ngam kat situ. Dan jadi kalau itulah cikgu kata, kalau kita masukkan isi yang ketiga, isi yang ketiga tadi, ini isi 3, karangan kamu akan melebihi 200 patah perkataan. Jadi kita kena ingat balik bahawa kita perlu akur, kita perlu akur, iaitu 200 patah perkataan. Jadi bagi cikgu, kalau kamu ni, kamu boleh cuba. Kamu boleh cuba dan cuba dengan cara yang cikgu tunjukkan ini, boleh dapat tak 200 patah perkataan. Dan macam mana nak mendapatkan semua maklumat ni, maklumat tentang kemalangan jalan raya dan semua ni tentang ni, soalan-soalan ni dia akan bukan keluar sebarangan. Sebenarnya soalan-soalan yang diberi kepada kamu adalah berpandukan kepada tema dalam buku teks. Sebab tu cikgu dengan pelajar cikgu memang cikgu tekankan penggunaan buku teks itu amat penting sekarang. Jadi kalau macam Tata 5 dah tak ada buku teks tingkatan 4 kan, pinjam-pinjamlah dengan adik untuk lihat balik kembali maklumat yang ada dalam buku teks tersebut. Kalau tengok di sini soalan tentang kemalangan jalan raya ni ada dalam buku teks tingkatan 5, buku teks tingkatan 5, tajuknya gerak kakimu. Kakimu. Muka surat 100, muka surat 20 muka surat 20 hingga 21. Bukan yang ni, bukan, kejap ya, kejap. Salah tajuk kat situ. Ni bukan 148. Okey, kejap ya, cikgu salah. Tadi tajuk yang kedua. Okey, kejap ya, buku teks tu. Okey, buku teks tingkatan 5, muka surat 148 hingga 149, bawah tajuk beretika. Tadi salah tu, beretika di jalan raya. Itu. Kemudian dari dalam buku teks ni sebenarnya boleh dapatkan maklumat-maklumat tambahan untuk kita menulis karangan. Jadi rajin-rajin menyelak-nyelak buku teks kamu itu supaya mendapat idea untuk menulis karangan. Jadi kalau kamu lihat soalan-soalan karangan bahagian A dan bahagian B, kebanyakannya yang disediakan adalah berpandukan daripada buku teks. Kebanyakannya lah. Memang dia akan mengambil tema daripada buku teks. Jadi pada cikgu untuk teks tingkatan 4 tu kena lebih sedikit
lebih sedikit tumpuan kamu kerana kita tahun lepas kan, jadi tingkatan 4 tu agak orang kata dekat sikit dengan kita. Jadi cubalah lihat buku teks tingkatan 4 tu Jadi kalau tak ada, pinjam-pinjamlah buku teks tingkatan 4 tu untuk mendapatkan maklumat, ataupun ada secara dalam talian buku teks yang bentuk PDF kamu boleh dapatkan. Okey, dah selesai untuk karangan bahagian A. Soalan yang pertama tentang kemalangan jalan raya. Cikgu dah tunjukkan contoh di sini, nanti cikgu akan bagi jugalah kepada kamu Okey, ini contoh ni yang cikgu tulis sendiri dan hasilnya adalah 200 patah perkataan. Kalau mungkin awak tambah-tambah lagi, bertambahlah tapi jangan melebihi sampai 250 lah. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Okey, jadi itu untuk soalan yang pertama. Baik, soalan yang kedua, ada masa? Kejapnya masa dah pukul 11.21. Okey, untuk soalan yang kedua ni adalah bentuk email. Okey, bentuk email di sini. Okey, mungkin tak sempat bincang sebab cikgu nak bincang soalan bahagian B, tapi tak apa. Okey, cikgu tunjuk dahulu soalan yang email ni, cikgu hanya bagi satu email saja kepada kamu. Soalan ni cikgu ambil dari modul Terengganu 2021. Dia kata baca email di bawah dengan teliti, anda dikehendaki menjawab email di bawah. Tulis email anda itu selengkapnya. Panjang email anda antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, ini bentuk email Mungkin remaja sekarang ni biasalah dengan email-email ni. Cikgu rasa tak jauh sangat daripada kehidupan sehari remaja sekarang. Mereka memang dah biasa. Jadi tak ada masalah lah nak menulis ataupun menjawab email. Okey. Jadi di sini daripada siapa? Aidil Rizki kepada Uwais Al-Matin. Subjeknya di sini sebenarnya adalah tajuknya. Okey, kita sebab email ni dia mudah. Lagi nampak dia punya tema. Okey. Jadi keistimewaan permainan tradisional. Jadi salam hormat sahabatku Uwais. Simple saja sebenarnya di situ. Kemudian awak baca balik, apa khabar? Maaf kerana sudah lama saya tidak menghantar email kepada awak. Saya sedang melakukan penyelidikan berkaitan permainan tradisional. Okey, awak nampak dari situ, kita dah boleh nampak temanya. Bolehkah awak berkongsi tentang keistimewaan permainan tradisional? Adakah permainan tradisional semakin dipinggirkan oleh generasi muda? Okey, ini tema. Tema keistimewaan ni dah nampak. Kalau dalam karangan kemalangan jalan raya dia tak nampak dia nak apa. Kita kena cari sendiri punca dia, fokus dia. Di sini dah nampak dah fokusnya ataupun kehendak soalannya tentang keistimewaan permainan tradisional. Kat sini dia nampak. Jadi dia lebih mudahlah sebenarnya kehendak soalan. Kemudian ini kita boleh jadikan sebagai isu. Jadi TIK dah ada dah dalam kita punya jawapan. TIK, tema, isu, kehendak, soalan. Itu je sebenarnya. Kalau bagi cikgu yang email ni kadang-kadang nampak mudah pula, lebih mudah lah pula kita nak menjawabnya. Okey, jadi kat sini isunya ialah, kita tengok tema dia permainan tradisional. Permainan tradisional. Kemudian isu ni kita ambil ni dia, semakin dipinggirkan. Cikgu ambil ayat ringkas je semakin dipinggirkan. Kehendak soalan, keistimewaan. Dalam ni tak ada nak dapatkan isi, kita tak nampak. Jadi isinya adalah pengetahuan kamulah, isu kamu kena tahulah apa keistimewaan permainan tradisional kepada kita ataupun kelebihan kebaikan permainan tradisional. Isi satu di situ mungkin permainan tradisional ni kita boleh nyatakan sebagai warisan budaya. Cikgu bagi ringkas kat sini sebagai sebagai warisan warisan budaya. Isi yang kedua mungkin sebagai alat hiburan lah, isi yang kedua isi dua. Alat hiburan. Alat hiburan. Alat hiburan untuk mengisi untuk mengisi masa lapang. Dua cukup lah. Mengisi masa lapang kat situ. Ataupun isi yang ketiga, cikgu suka bagi juga lah isi 3, tapi kita guna 2 je mana-mana pilih lah kat situ. Sebagai produk pelancongan.
Okey. Jadi di sini bila kita buat kerangka tu, itu cikgu kata dekat hujung-hujung di sini kan, awak boleh je buat anak panah dia punya tohu coket dia tu supaya kamu boleh nampak macam mana awak pun nak menulis nanti bila dah dapat dia punya kerangka tu, macam mana awak nak mulakan penulisan kamu. Okey, jadi di sini boleh saja, tak kisah, tak ada semestinya ikut jadual macam cikgu tunjuk kat atas tu, tak semestinya. Jadi tohu, tohu awak boleh saja buat situ tohu kat sini, buatlah kat situ. Jadi tak ada salahnya apa pun, ikutlah cara kamu. Yang penting kamu dah boleh nak menulis kat situ. Jadi keistimewaan di situ, jadi cikgu tak sempat nak tulis contoh jawapan yang ni, nanti cikgu akan tulis. Sebabkan masa, jadi ada jawapan email. Nasib baik cikgu dah tulis. Ini contoh emailnya. Ni cikgu sempat tulis semalam. Jadi bila kita jawab email tu, yang penting, yang ini mesti ada. Daripada siapa kepada siapa, apa subjeknya. Awak gariskanlah ikut review seperti ni. Kemudian adalah permulaan dia. Yang ni agak panjang sikit, jadi kamu boleh ringkas dia. Apa khabar? Semoga kamu gembira. Saya kagum dengan kesungguhan awak untuk mengkaji permainan tradisional. Boleh saja yang ringkas. Yang ini cikgu buat. Sebab bila kita buat surat pun mesti adalah kita bertanya khabar dulu kan. Jadi email pun lebih kurang sama jugalah. Yang ringkas pun boleh, tak ada masalah. Jadi yang seterusnya bila buat email ni, nampaklah ini akan jadi perenggan pertama tadi. Perenggan pertama pendahuluan tu akan jadi perenggan yang kedua. Ini adalah pendahuluan. Pendahuluan untuk keistimewaan permainan tradisional ni. Jadi cikgu tulislah, cikgu gabungkan tadi. Ini adalah tema, yang warna merah ni adalah temanya, yang ini adalah isunya, dan ini adalah kehendak soalan TIK, tik saja. Kemudian keistimewaan permainan tradisional adalah sebagai warisan budaya. Jadi cikgu dah contoh tadi, hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional merupakan lambang adat dan budaya bangsa. Jadi itu sebenarnya adalah dari pembacaan juga. Jadi contohnya permainan gasing, galah panjang dan terompah tempurung. Kenapa cikgu masukkan contoh terompah tempurung ni? Ini ada dalam buku teks tingkatan 5 juga. Buku teks ada bahagian permainan tradisional. Teks tingkatan 5, kalau ni kamu lihat muka surat 20 hingga 21. Ada permainan tradisional terompah tempurung dengan rampana, tak silap cikgu, ada di situ. Jadi impaknya generasi muda dapat mengenali permainan tradisional yang ada. Jelaslah keistimewaan permainan tradisional dapat dijadikan warisan budaya untuk generasi akan datang kerana permainan tradisional ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Itu dia untuk keistimewaan. Kemudian keistimewaan kedua, sebab dia hanya ni, kita teruskan sajalah dengan isi yang kedua, sebagai alat hiburan untuk mengisi masa lapang. Hal ini disebabkan oleh permainan tradisional ini dapat mengurangkan stres dan menyihatkan badan. Andaikan sajalah di situ. Misalnya permainan layang-layang, contohlah yang mengeluarkan peluh lah situ, ataupun permainan terompah ni pun mengeluarkan peluh juga. Akibatnya generasi muda dapat mengisi masa lapang dengan permainan tradisional yang ada dan menyihatkan badan. Terbuktilah permainan tradisional mempunyai keistimewaan sebagai alat hiburan mengisi masa lapang masyarakat. Kemudian kesimpulan panjang sedikit sini, kesimpulannya permainan tradisional merupakan permainan tradisi yang mempunyai banyak keistimewaan. Oleh hal yang demikian, sebagai masyarakat yang menghargai warisan tradisi, kita seharusnya berganding bahu bagai aur dengan tebing dalam mempopularkan permainan tradisional. Semoga permainan tradisional ini akan mendapat tempat di hati generasi muda. Letaklah nama tadi yang benar, Wais, panjangnya dalam 207 patah perkataan. Untuk email. Inilah bentuk email yang sempat cikgu tulis semalam. Selesai untuk soalan bahagian A. Kita pergi sekejap, cikgu rasa sempat setengah jam untuk bahagian B. Jadi untuk bahagian B ni sama jugalah macam bahagian A tadi, cikgu pergi ada 4 domain. Cikgu laju sikit untuk bahagian B ni. Dia ada 4 domain, domain yang berbeza. Pilih satu, ada 70 markah, panjang. Yang ini panjang 350 hingga 500 patah perkataan. Kemudian kamu perlu meneliti bahan dan soalan yang diberi. Bahan, soalan. Analisis maklumat, bahan yang diberi. Kemudian sama ada 6 atau 7 perenggan lah. Di sini cikgu sarankanlah kita boleh sediakan 3 isi. Jadi 3 isi, kalau 3 isi, pendahuluan 1, 3, sini 3, 4, 5. Jadi paling kurang 5 ataupun 6, isi 7 tak perlulah.
5 atau 6 isi. Sebabnya kita nak ngam lebih kurang 500 patah perkataan sebab masanya hanya 1 jam kat sini sebab kita dah ambil 30 minit buat bahagian A, jadi tinggal hanya 1 jam 30 minit untuk bahagian B. Dia agak masa yang agak sikat jugalah, yang agak orang kata memerlukan orang kata kecekapan untuk menulis. Jadi cara menulis sama, maksudnya ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jadi bila penekanan ini maksudnya dia tak ada ketetapan. Itu je bagi cikgu. Tak perlu kita nak tanya kat cikgu banyak kali berapa perenggan. Bagi cikgu, bila kamu boleh menulis dengan baik, kamu boleh menghasilkan sebuah karangan yang lengkap, maka itulah hasil kamu yang terbaik di situ. Maksudnya berapa isi yang kamu mampu huraikan itulah yang kamu bagi kepada cikgu kamu. Kalau 3 isi kamu huraikan dengan terperinci sebab kamu kena ingat dia 70 markah. 70 markah dalam masa 1 jam 30 minit. Jadi kita tak boleh nak banyak-banyak sangat isi sebabnya nanti kita nak huraikan macam mana kat situ. Jadi kita perlu, maksudnya huraian perlu matang. Matang tu maksudnya penggunaan bahasa yang gramatis dan sebagainya. Kemudian letaklah peribahasa. Yang ni lagi saya cikgu tekankan, tulisan mesti jelas. Cikgu ada jugalah pelajar yang tulisannya macam tulisan doktor. Jadi ingat ya tulisan tu. Jadi ini yang cikgu nyatakan tentang tema dalam DSKP ada cikgu bagi. Jadi tema-tema ni lah yang boleh kita kaitkan dengan tema kecil dalam soalan-soalan yang kamu dapat. Ini contoh item. Inilah domainnya. Domain ni adalah daripada buku format SPM. Domain yang pertama adalah domain awam. Domain awam ni biasanya berkaitan dengan masyarakat lah. Domain awam, umum, secara umum. Kemudian yang kedua adalah domain peribadi. Domain peribadi ni berkaitan dengan diri kamu, remaja dan sebagainya. Sebab itu awak tengok soalannya nanti dia kata setiap individu perlu memainkan peranan. Jadi semua pihak lah di sini. Jadi itu yang kamu perlu peka dengan kena soalan bahagian B. Kemudian soalan 3, domain yang ketiga adalah domain pendidikan. Domain pendidikan. Berkaitan dengan pelajaran dan juga berkaitan dengan semata pelajaran lah di sini. Kemudian yang keempat adalah domain kerjaya. Domain kerjaya ni banyak. Jadi semuanya ada dalam buku teks bagi cikgu di situ. Sebab bila dia masukkan domain kerjaya ni, kalau kamu perasan dalam buku teks kamu ada tentang kemahiran vocational, ada tentang perindustrian, semua ada dalam tu. Jadi dia berkait rapat di situ. Jadi kalau kamu ni bersedia, bolehlah jawab soalan keempat, domain kerjaya. Jadi dari pilihan ketiga-tiga ni, bagi cikgu yang paling hampir lah, yang biasa ataupun yang kita nak dekatkan dengan pelajar, biasanya soalan domain awam dengan domain peribadi. Tapi kita tengok jugalah harap-harap soalannya agak mudah lah di situ. Jadi keempat domain ni cikgu tak terangkan sebab cikgu anggap dah diberikan oleh guru kamu lah, sebab ni adalah dari item buku format SPM. Jadi keempat-empat ni berkaitan sebagai rujukan kamu. Jadi soalan bahagian B. Jadi sinilah apa keperluan yang kamu perlu lakukan. Jadi bila dapat soalan, bacalah 2-3 kali. Tapi itulah pelajar kadang-kadang dia malas nak baca. Dia terus dia nak buat karangan, tak boleh. Dan yang untuk KSSM ni kamu perlu baca soalan 2-3 kali. Kemudian pilih soalan betul-betul. Ini yang betul lah. Jangan buat soalan satu tiba-tiba nak tukar soalan 2, dia akan ambil masa. Kamu ingat ya, ada masa 1 jam 30 minit sahaja. Kemudian yang ketiga yang perlu kamu tekankan ialah perancangan. Sediakan kerangka karangan dari sekarang. Biasakan dapat dia soalan, kamu mulakan dengan kerangka dia. Pendahuluan, apa tu isi, huraian isi, kesimpulan. Jadi itu yang cikgu tekankan. Kalau pendahuluan, awak gunakan. Kalau karangan B, kamu akan gunakan think. Think, fikir. Kat situ. Nanti cikgu tunjuk satu contoh ya. Kemudian penggunaan penanda wacana. Yang sini penanda wacana, peribahasa. Kemudian mula menulis karangan dan semak karangan setelah kamu siap bacalah. Di situ. Inilah langkah-langkah untuk kamu menulis karangan bahagian B. Kemudian bahagian B ni juga sama jugalah, ada berformat dengan tidak berformat. Ada yang berformat. Sama jugalah rencana, yang tidak berformat. Tidak berformat. Di situ. Ini cikgu berikan contoh. Cikgu berikan contoh, diharap sempat untuk kita bincang.
Okey, cikgu berikan contoh karangan B ni, okey, iaitu kamu lihat di situ dia akan berikan Okey, inilah maklumat-maklumat yang perlu kamu analisis apabila kamu mendapat soalan karangan bahagian B. Okey, ini adalah soalan domain awam, jadi berada pada soalan 1. Okey, tengok domain awam. Dia tak boleh campur tak kat situ. Okey, jadi diberikan pada kamu satu keratan akhbar ataupun keratan akhbar lah di situ berita harian online kat situ Okey, di situ awak baca ni ni bahan 1. Petikkan akhbar. Okey, kemudian awak akan nampak di sini ada dia punya ulasan yang kedua. Yang ketiga. Okey, nampak di sini 3. Dan yang keempat. Okey, awak nampak dia punya step dia ataupun langkah demi langkah. Okey, pertama baca. Insiden air tercemar di Selangor dan kes pembuangan bahan kimia ke dalam sungai Kim di Pasir Gudang umpamanya boleh dielakkan jika tindakan keras penguatkuasaan diambil. Okey, kawasan industri atau kilang yang wujud di sepanjang sungai bukan baru dibina, malah ada yang sudah bertahun dan pastinya pewujudannya diketahui oleh pihak berkuasa tempatan. Kehadiran pusat pelupusan sampah ni awak baca sampailah kuasa PBT melalui rondaan harian yang dilakukan di kawasan pentadbiran mereka. Sumber berita harian online. Okey, jadi sini air tercemar. Okey, awak nampak di sini air tercemar. Awak jangan risau sebab kat bawah ni dia ada bagikan sedikit ulasan. Awak baca sini, petikkan di atas merujuk kepada alam sekitar. Okay. Negara kita semakin tercemar akibat pembuangan sisa toksik dan bahan yang tidak mudah reput seperti plastik, kaca dan aluminium. Masalah ini jika tidak diselesaikan dengan segera akan mendatangkan masalah pencemaran yang lebih serius kepada negara. Okey, itu yang kedua. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan tentang alam sekitar tanggungjawab bersama. Tulis rencana itu selengkapnya. Okey, cikgu ambil juga dari modul Terengganu sebab cikgu nak kita menganalisis bahan di situ Okey, di sini cikgu akan gunakan, kalau kita nampak di situ tadi, awak nampak alam sekitar. Alam sekitar tu dah kita nampak itu adalah tema dia. Okey, kemudian kamu tengok di situ apa isunya. Okey, pencemaran. Awak nampak di sini pencemaran, masalah pencemaran. Nampak di situ masalah pencemaran boleh ambil di situ. Kemudian kehendak soalan tu kita tak nampak. Kita nampak di sini alam sekitar tanggungjawab bersama. Alam sekitar satu maklumat tanggungjawab bersama. Jadi ini adalah peranan pelbagai pihak. Peranan pelbagai pihak. Peranan pelbagai pihak. Kemudian soalan ini adalah berformat. Jawapannya adalah berformat iaitu rencana. Waktu cikgu kata kalau ada pen yang pelbagai warna lagi baguslah sebab kita highlightkan, kita tanda, kita tulis supaya kita lebih nampak dengan jelas. Okey, jadi di situ cikgu kita pergi kepada macam mana nak buat. Okey, cikgu pergi kepada, cikgu tak gunakan TIK tema isu kedak soalan, cikgu gunakan ting kat sini. THINK ting untuk karangan B cikgu gunakan yang ini. Okey, temanya tadi adalah alam sekitar. Alam sekitar, cikgu ambil yang tu je. Kemudian huraian ni kita nyatakanlah kenapa alam sekitar ni penting. Kita tahulah alam sekitar tu penting untuk kehidupan kita Alam sekitar amat, ini secara umum sajalah awak letak penting dalam kehidupan kehidupan kita. Isu dia alam sekitar tercemar. Alam sekitar tercemar. Boleh masukkan yang atas tu tadi, apa penyebab dia, boleh juga masukkan sedikit situ Kemudian apa kesan negatif dia, isu negatif ataupun di sini cikgu lebih suka kesan negatif dia. Kesan negatif kat sini. Kesan negatifnya di sini ialah menjejaskan. Menjejaskan keselesaan. Keselesaan
dan keharmonian masyarakat lah. Okay, keharmonian masyarakat. Okey, kemudian kena soalannya ialah tanggung, tadi rencana tapi dia nampak soalan macam ni lah. Okay, tanggungjawab menjaga alam sekitar. Jadi saya kata tadi, cikgu kata tadi pelbagai pihak, jadi siapa yang pihak yang terbabit lah kat situ. Okey, jadi ini secara ringkas saja. Okay, jadi kita luaskan sedikit. Kalau tadi 3 ayat saja untuk karangan A, tapi bila pergi karangan B, okay, ini karangan B, kita akan jadikan dia 5 ayat sebab kita nak dapatkan 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, pada pandangan cikgu lah, kalau boleh awak dapat dalam pendahuluan ini dalam 80 patah perkataan pun dah cantik dah kat situ. 80 patah perkataan. Sebab kita nak balance kat situ ya. Okey, jadi untuk pendahuluan. Okey, kemudian untuk isi. Okey, jadi isi ni cikgu kata 3 sebab boleh juga 4. Boleh juga isi 4. Tapi macam tu cikgu katalah sebab dia nak 350 hingga 500. Jadi karangan kita perlu matang dalam masa 1 jam 30 minit. Okay, jadi isi tu tak, kalau 4 tu kalau kamu dah tak ada idea sangat, okey lah kita boleh masukkan lah. Tapi kalau idea kamu idea 1, idea 2, idea 3 ni kamu gunakan formula tahu coket tadi, kamu boleh menulis lebih daripada 80 patah perkataan. Okay, cikgu boleh rasa kat situ kamu boleh tulis. Okey, jadi di sini kalau isi bagi tentang alam sekitar di sini ialah cikgu kata dia peranan ni lah tanggungjawab pelbagai pihak kan. Di sini yang pertama cikgu tuliskan ialah tanggungjawab institusi keluarga. Di sini cikgu lebih fokus kepada peranan ibu bapa. Okay, peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu buat apa, macam itulah. Kemudian yang kedua cikgu ambil peranan yang besar sekarang ni adalah berkaitan dengan peranan media massa. Okay. Yang ketiga baru cikgu masukkan peranan kerajaan, tanggungjawab kerajaan lah, peranan ke tanggungjawab kat situ, kerajaan. Okay, 3 cukup kat situ. Okay, kemudian kita nak huraikan isi yang pertama, isi 1. Okay, kalau kat situ tadi peranan tanggungjawab ibu bapa pun boleh. Okay, tanggungjawab institusi keluarga, iaitu peranan ibu bapa. Okay, jadi mengapa kita katakan ibu bapa ni perlu mainkan peranan. Okey, di sini kamu ingat bila sampai dekat huraian, okey, disebabkan ini karangan bahagian B. Walaupun awak nampak dekat huraian cikgu ni kecil je dia punya ruangan kan, tapi dekat huraian inilah yang kamu perlu menggunakan sekurang-kurangnya kamu boleh buat ayatnya lebih kurang 5 ayat. Okey, mungkin ayat 1, ayat 2, ayat 3. Okey, atau ayat 4, ayat 5, kemudian baru kamu masuk kepada ayat contoh. Okay. Kenapa? Sebab kita nak dapat 350 kan. Jadi di sinilah kita menambahkan bilangan ayat yang di situ. Okay. Di sini ayat contoh pun kamu boleh masukkan 1, boleh tambahkan 2 ayat contoh, ayat kesan pun sama. Okay. Kalau yang karangan A tadi 1 ayat cukup. Tapi untuk karangan B ni kita perlu lebihkan sebab kita nak paling kurang mungkin dapat dalam kalau tu dalam 120 lah, 120 ataupun 110 patah perkataan. Okay. Paling kecil kata kita cubalah 120 patah perkataan sebab kita cukup ngam-ngam 500, tak sampai 500 pun tak apalah. Tapi kalau dapat 100 cikgu tak apa, boleh saja. Okay. Jadi di sini permulaan tu kita mencuba. Okay. Jadi bila kita menambah ayat di situ, mungkin di sini juga kamu akan menambahkan ayat kamu. Jadi menyebabkan karangan untuk huraian isi ni dia akan bertambah panjang. Okay. Jadi di sini bila dekat bahagian huraian ni gunakanlah mengapa yang imbakuk tu lah sebenarnya juga. Okay. Mengapa, sebab, alasan dan sebagainya lah. Sebab di sini kalau ibu bapa cikgu kata sebagai suri teladan. Cikgu ambil ringkas dia suri teladan. Kemudian didik dari kecil. Okay. Didik dari kecil. Kemudian memberi didikan jugalah, didikan untuk anak-anak terlibat dalam
aktiviti gotong royong. Jadi awak pecahkan di situ, kamu akan dapat dia punya panjang huraian. Jadi sebab di dalam ni huraian ni sebenarnya dia akan bertambah bila kamu menyoal diri kamu apa, sebab apa. Dan yang paling penting mungkin gunakan 5W1H pun boleh, tak ada masalah di situ. Okay? Jadi bolehlah kamu akan membina 5 ayat di situ. Kemudian ayat contoh, ayat contoh di sini, awak kesan tadilah apa yang berlaku bila anak ibu bapa telah menjadi suri teladan, anak akan terikut, terpengaruh dengan tingkah laku ibu bapa, menjadi idola ibu bapa kepada anak-anak. Jadi awak masukkan di situ. Kemudian kesannya anak-anak akan terikut-ikut, terpengaruh. Kemudian di sini mungkin awak kata masukkan tu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi bila kita menggabungkan ke semua ayat yang ataupun kerangka yang kita dah sediakan ni menjadi ayat yang lengkap, kamu boleh menulis lebih lebih daripada 120 patah perkataan. Okey, cikgu dah tulis siap sebab cikgu takut tak cukup masa. Jadi cikgu dah lengkapkan jawapannya di sini supaya kamu boleh jadikan sebagai panduan dan rujukan. Okey, di sini cikgu dah tulis tadi daripada formula Think tadi ni. Ni cikgu gunakan daripada formula Think. Okey, cuma cikgu kembangkan dia, luaskan lagi dia punya formula di situ. Okey, di sini kebanyakannya penggunaan penanda wacana. Okey, awak nampak penanda wacana pun dah panjang dah. Awak nampak di situ. Jadi sebab tu cikgu kata guna penanda wacana sebabnya dia akan membantu kamu. Okey, kat sini awak nampak di situ. Kemudian oleh yang demikian. Okey, itu semua yang cikgu highlightkan itu adalah penanda wacana. Okey, jadi di sini bila cikgu kira dah dapat 80 patah perkataan. Cikgu gabungkan daripada think tadi saja. Okey, cuma cikgu masukkan di sini sebagai contoh, cikgu ambil daripada contoh yang di atas tu, Sungai Kim tu, sebab dah ada dalam maklumat tu, cikgu ambil dia contoh yang diberi. Okey, jadi cikgu gabungkan semua. Jadi oleh yang demikian terdapat pelbagai usaha bersama yang melibatkan pelbagai pihak dalam menjaga alam sekitar. Okey, ingat rencana mesti ada tajuk kat sini rencana okey, rencana ini dah bentuk rencana. Andai katalah tak ingat, lupa, tak apalah, buat je lah tajuknya tu. Alam sekitar tanggungjawab bersama oleh siapa? Nama kamu. Kalau nama kamu Ahmad Firdaus, letaklah nama Ahmad Firdaus. Ini untuk pendahuluan perenggan 1. Cikgu singkat tak perenggan 1. Ini sebagainya lah buktinya 80 patah perkataan. Agak-agak boleh tak buat 80 patah perkataan bahagian B? Saya rasa boleh lagi kan. Ini sebagai contoh, satu perenggan je ni. Contoh bagi huraian isi. Ini adalah huraian isi 1. Huraian isi 1. Iaitu peranan institusi keluarga, iaitu berfokus kepada peranan ibu bapa. Hal ini disebabkan, ini penanda wacana. Ibu bapa merupakan suri teladan. Kemudian ibu bapa juga boleh mendidik anak-anak untuk mengamalkan. Ini yang cikgu kata tadi, cikgu kembangkan. Jadi ini ayat huraian 1. Ini huraian 1. Ini ayat huraian 2. Selain itu, ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak sentiasa menjawab kempen alam sekitar. Ini ayat huraian 3. Ini contoh dia. Yang cikgu gunakan. Anak-anak juga hendaklah sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Ada 4 ayat huraian yang cikgu bagi. Itu ayat huraian. Ayat huraian. 4. Kalau nak buat 3 lah. Tapi bagi cikgu, bila cikgu buat 4, 6, 120. Jadi awak cubalah. Orang kata nak mencari idea tu, cikgu kata tu lah. Kena banyak buat rujukan, kena banyak membaca. Gunakanlah buku teks kamu sepenuhnya. Kemudian berkaitan dengan amalan kita semula, sebagai contohnya, ibu bapa sering menggunakan beg plastik kita semula apabila keluar membeli barang di pasar raya dan tidak membuang sampah merata-rata. Ini sebagai contoh. Ini satu contoh. Ini ayat contoh 1, ini contoh 2. Boleh saja tidak membuat pembakaran terbuka, boleh, tak ada masalah. Kemudian impaknya, ni ayat kesan kesan. Secara terlangsung anak-anak akan terikut-ikut cara ibu bapa dalam menjaga alam sekitar. Satu je cikgu bagi, bersesuaian dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlulah sentiasa mendidik anak-anak mencintai alam sekitar sejak dari kecil lagi. Inilah dia punya ayat P dah kat situ P dengan P kat situ. Jadi bila kira 120 patah perkataan.
Okey, jadi ini contoh bagi perenggan yang kedua. Ini perenggan pertama, okey, pendahuluan. Ini perenggan kedua, isi pertama 120. Jadi cikgu rasa tak mustahil lah cikgu tak habiskan ni sebenarnya. Ada lagi satu isi dan juga dua isi dan juga kesimpulan. Nanti cikgu akan sambung, nanti cikgu akan bagi ya. Okey, jadi ini sebagai contoh lah sebab kita peruntukkan masa kat sini. Okey, jadi itulah caranya. Okey, caranya untuk kita menulis karangan bahagian B. Maksudnya untuk kesimpulan pun kat sini, kalau boleh awak nak buat 2 ayat pun boleh, awak boleh tambah ayat kamu itu. Okey, kat sini jadikan 2 ataupun 3 ayat pun tak ada masalah. Di sinilah peranan kamu menggunakan apa yang kamu baca, apa yang kamu faham, contoh yang kamu baca dan sebagainya. Okey, untuk isi ni cikgu tak uraikan lah, nanti cikgu akan cuba lengkapkan, cikgu akan bagi pada cikgu kamu nanti cikgu akan bagilah di sini Jadi untuk keseluruhannya itulah caranya untuk menulis karangan bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A dan bahagian B. Jadi kamu nampak untuk bahagian B ni bila kita nampak 70 markah tu, kalau cikgu dah boleh nampak di situ bahawa bila 70 markah karangan kamu memang perlu matang. 70 markah di situ, kematangan. Jadi itu sebabnya cikgu hanya kematangan menulis. Sebabnya cikgu hanya gunakan 3 isi. Sebabnya bila kita matang menulis, kita menceritakan. Bagi cikgu bila kita buat karangan ni, karangan B ni, kalau nak mengurai ni, kita bercerita. Bercerita tu menjelaskan sejelas-jelasnya kepada pemeriksa bahawa kalau buat macam ni caranya, apa kesannya, apa contohnya. Jadi secara tak langsung karangan kita ni akan panjang. Awak jangan risau. Ada memang akan kata cikgu boleh ke? Jadi boleh kalau kamu berusaha dan selalu membuat latihan. Kalau setakat dengar lepas tu tak buat, memang tak adalah bagi cikgu. Kalau kamu dengar, buat dan amalkan, insya-Allah cikgu rasa tak jauh ataupun orang kata boleh sangat-sangat mencapai 500 patah perkataan. Tak sampai 500 pun tak apa, tak ada masalah. Kalau dapat 450 pun dah cukup dah. Di situ dah nampak kematangan kamu. Jadi janganlah ngam-ngam 350 sebabnya bila 350 di situ, bila hanya 350 nampak macam kamu agak bila nak menghurai itu kamu akan nampak awak punya orang kata kelompongan kat mana adalah yang tidak jelas, yang tidak matang. Jadi cuba bagi cikgu boleh sebabnya kita ada maklumat, kita ada bahan dan kita dibekalkan dengan buku teks untuk jadikan rujukan kita. Kenapa orang kata disediakan buku teks yang cantik-cantik tapi kita tak gunakan maklumat tu. Dan lagi satu, buku teks itu sebenarnya bukan sahaja buku teks tingkatan 4 dan 5. Sebenarnya dari buku teks tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Kerana tajuk yang kita belajar bersangkut paut daripada tingkatan 1 dibawa ke tingkatan 2, tingkatan 2 dibawa ke tingkatan 3, tingkatan 3 dibawa ke tingkatan 4 dan tingkatan 4 dibawa ke tingkatan 5. Jadi tidak ada masalah kalau kata tak tahu nak tulis email cikgu rasa masa sekolah rendah pun ada menulis email dan juga ada belajar tentang dalam masa tingkatan 1 ada belajar menulis surat kiriman rasmi dan juga surat rasmi. Kalau kamu tengok semula bahagian buku-buku teks tu ada maklumat tersebut. Okey, jadi cikgu rasa sampai di sini saja. Cikgu nak tanya kalau ada sebarang soalan. Sebab dah hampir mengambil masa. Cikgu berhenti di sini. Maklumat ni semua cikgu akan bagikan kepada guru kamu lah, ke guru kamu nanti. Jadi kalau ada sebarang soalan mungkin boleh sharing di chat ke dan sebagainya. Boleh cikgu sana. Ada sebarang soalan? Baiklah. Anak-anak KUSES jika memiliki sebarang soalan, malu nak buka mikrofon, memiliki masalah daripada sudut jaringan internet dan sebagainya, boleh ajukan soalan dalam ruangan komen. Cikgu akan sampaikan kepada pihak penceramah kita pada hari ini. Sebarang perkara yang kamu rasa nak tahu mengenai topik berkaitan karangan untuk kertas 1 Bahasa Melayu SPM pada tahun hadapan. Mungkin ada yang nak tahu mengenai
Okey. Kalau ada apa-apa Teknik lah. penguasaan soalan ke apa sahaja soalan-soalan yang sesuai yang kamu ingin tahu mengenai kertas satu bahasa Melayu. Sebab ini antara bahagian yang membawa banyak markah, membawa bekal markah banyak untuk kamu di peringkat SPM nanti. Betul, sebab dia dah berubah kan, jadi perlu orang kata matang dan bahasa perlu gramatis. Itu yang cikgu paling takutlah, maksudnya kita perlu bersedia dengan pelbagai aspek. Kerana bagian itu kalau lebih tak apa kan. Okey, tak boleh. Kalau boleh, cikgu dah kata tadi kan, akur. Sebab itu penekanan juga pada masa cikgu menerima penataran dalam tentang kertas soalan SPM ni. Okey, dia kata bila kita tanya, kalaulah pelajar tu lebih 250 misalnya lah, cikgu kata untuk dua bahagian A ni, dia kata cikgu tengok balik, akur dengan soalan, akur dengan arahan. Jadi nak tak nak cukup 250, paling lebih lah. Macam cikgu, kalau cikgu kata lebih mungkin dalam 210 lah di sini, mungkin kat sini lah. Sebab tu kita punya perlu merancang. Sebab tu penekanan sekarang ni cikgu-cikgu kita kena biasakan pelajar menyediakan kerangka karangan. Sebabnya kita tak nak pelajar terbabas menulis melebihi. Kadang bila kita leka kan, kita hanya ada 30 minit je. Jadi kita dah ambil dalam 10 minit tu, 10 minit untuk sedia karangan, hanya ada 20 minit lagi untuk menulis. Jadi 20 minit ini kita gunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan karangan 200 patah perkataan. Kalaulah misalnya awak tulis lebih 250, sudah semestinya melebihi 30 minit, dia akan mengganggu karangan bahagian B. Itu yang akan terjejas pula. Bahagian B itu dalam banyak markah, 70 markah. Jadi bila dah terganggu masa di situ, sudah pastinya akan berlaku tak cukup masa, tak lengkap karangan kita. Tapi sebab dia mesti ada pendahuluan, pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup. Penutup ni kesimpulan lah. Ini syarat wajibnya. Berapa isi tu, itulah yang cikgu kata tadi. Tapi syarat dia mesti ada ni, kalau kamu ada pendahuluan, ada isi satu tapi tak ada penutup, karangan kamu dah tak menempatilah di situ. Dia akan teruslah, mungkin markah tu akan jatuhlah kepada peringkat-peringkat yang ditetapkan. Boleh. Ada lagi soalan? Nak kita tengok dekat chat. Okey, untuk Farisha tu harap faham cikgu dah bagi tu. Kalau penutup tu tulis konklusinya boleh tak? Boleh Farisha, boleh tak ada masalah. Konklusinya boleh, ironinya boleh, tak ada masalah di situ. Okey, ada lagi soalan? Boleh tulis di chatting kalau cikgu tahu masalah lain dan sebagainya. Cikgu pun, anak murid cikgu pun sama, di perimbun pun sama, kami menghadapi masalah yang sama. Ada soalan lagi? Ada soalan? Semua dah pakar dah ni, cikgu rasa ni semua dah boleh, dah bersedia dah ni untuk SPM 2021. Okey, cikgu rasa tak ada soalan. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi ke soalan lain daripada anak sukses? Kalau ada, boleh nyatakan dalam ruangan komen. Ini adalah masa terbaik untuk kamu nyatakan soalan. Bolehlah cikgu kongsi mana yang tahu. Okay, cikgu kamu pun dah bagi tahu maklumat semua, saya cikgu rasa tak ada masalah. Dia semua dah faham sebenarnya, cuma daripada nak memantapkan lagi saja kat situ. Cikgu gunakan ni pun cikgu guna apa yang cikgu apply pada, cikgu aplikasikan pada pelajar cikgu jugalah. Maksudnya cikgu dah guna dengan tingkatan 4. Kelas cikgu macam mana? Boleh tak buat? Boleh tak cikgu? Macam itulah, memang kami berbincang mencari cara yang paling baik lah. Sebelum ni memang cikgu guna banyak cara, cikgu guna untuk menulis karangan, imbakub ada, semua ada, dikemasin ada, semua ada kat situ. Ada soalan lagi tak? Ada soalan? Okey, semua dah. Cikgu Nuroda tak ada dah kot. Okey, cikgu buka peluang lagi terakhir. Ada lagi, masih ada lagi soalan lain ke? Okey, kita ada respon dan juga komen daripada Adriana Insyirah, jelas penerangan cikgu. Okey, dan Hafizah juga memberikan respon, tiada, semua jelas. Alhamdulillah, mungkin maksudnya kat sini antara respon baik yang diterima daripada kedua-dua pihak. Terima kasih
Okay, anak-anak untuk respon tersebut sangat membantu ya. Ya, Pak Irsyad. Okey, ramai yang respon tu. Terima kasih lah. Okey, kalau boleh dan jelas, okey, cikgu haraplah ilmu tu digunakanlah sebaik mungkin ya. Okey. Kalau tak faham boleh jadi tanya, boleh soal, boleh orang kata PM tepi cikgu pun boleh, ataupun tanya passing kat cikgu BM kamu boleh juga tanya dengan cikgu, boleh saja. Cikgu tak adalah orang kata nanti kalau ada maklumat lain cikgu akan sampaikan juga pada cikgu kamu lah, jangan risau insyaAllah. Okey. Okey, rasa Ni dah okey lah tu kot, dah pukul 12 pun kan. Okey, Cikgu Shima. Okey. Okey, itu sajalah ya. Cikgu saya tutup lah ya. Okey, itu sajalah penyampaian cikgu tentang teknik mengarah kertas 1, kertas 2. Okey, terima kasih kawan baik saya Cikgu Norma Wani. Okey, Cikgu Norma Wani. Okay, terima kasih Wani. Okey, jadi terima kasih semua. Harap boleh gunakanlah ya sampai Terima mungkin. kasih Liza, nanti akak kontak balik Okey, terima kasih Cikgu Sarani. Banyak ya Pak Liza. Maaf, Terima kasih maaf Fariza. segala kekurangan. Banyak ilmu dapat lagi ni ya. Okey, terima kasih cikgu semua. Okey. Okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Nurliza atas perkongsiannya hari ini. Banyak ya tips menarik yang kita perolehi dalam program BM ini anak-anak. Salah satunya adalah teknik pengembangan isi dan bagaimana tips utamanya adalah dalam merencanakan pembentukan dan pengembangan isi karangan tersebut dalam teknik penceritaan agar kamu dapat merungkai idea yang lebih baik dan penulisan yang lebih menarik. Penggunaan dan pemilihan penanda wacana yang baik juga penting untuk permulaan ayat. Ingat, ambil tips-tips tersebut, hasilkan binaan karangan yang baik untuk kamu, dapatkan kejayaan di peringkat SPM akan datang. Terima kasih anak-anak. Mohon tunggu sebentar sebab pihak sekolah nak ambil gambar terlebih dahulu. Pastikan kamu buka kamera dan tidak dilupakan terima kasih kepada anak-anak yang memberikan respon dan juga soalan dalam ruangan komen. Sekarang ni cikgu ingatkan sekali lagi bagi anak-anak murid yang masih lagi belum mengisi borang kehadiran, boleh isi borang kehadiran tersebut. Kita ada pautan untuk borang kehadiran bagi program hari ini dalam ruangan komen. Dan yang kedua, mohon tunggu sebentar memandangkan kita nak ambil gambar. Sekarang ni, Cikgu Nurul Shima baru sahaja kongsikan sekali lagi pautan kehadiran untuk program hari ini. Mohon isi bagi murid-murid yang belum mengisi kehadiran lagi. Kita akan ambil gambar untuk bukti kehadiran dan komitmen kamu untuk program pada minggu ini. Jadi mohon buka kamera. Bila lagi kita nak buka kamera ambil gambar beramai-ramai di sini. Mohon buka kamera, kita nak ambil gambar ni. Ya, sebentar lagi Cikgu Shima akan ambil gambar. Mohon buka kamera, bersedia dalam keadaan yang paling paling selesa dan cantik. Okey, 1, 2, 3, snap tak apa, yang mana segar. Alright, thank you. Okay. Program ini dapat membantu anak-anak proses untuk menjana hasil peperiksaan yang lebih baik pada masa akan datang dan membina hasil penulisan yang menarik untuk dibaca dan ditanda oleh para penanda di luar sana. Terima kasih anak-anak untuk komitmen hari ini. Bahan tersebut akan dikongsikan juga dalam paparan laman YouTube SMK Kajang Utama. Bagi anak-anak yang nak membuat sesi pengulangan tontonan semula, boleh lihat semula di sana. Saya akan serahkan semula program ini kepada Puan Nurul Shima. Okey, terima kasih banyak ya Puan Nurliza kena hadir. Okey, cikgu BM kena bagi komitmen dan anak-anak semua hadir. Jadi kita harap kalau kita akan hari Sabtu, kita akan pagi kita akan buat aktiviti lah macam ni perkongsian. Okey, nanti harap untuk seterusnya Sabtu minggu depan akan hadir juga. Nanti akan up lah, kita akan up poster seterusnya.
Okey, terima kasih semua. Kita bolehlah bersuara. Kehadiran semua dari sini. Terima kasih banyak Puan Nurliza. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Puan Riza. Terima kasih Puan Nurliza. Terima kasih semua. Cikgu kena isi Terima tak? kasih, Kak Cikgu Zah. isi tak attendance? Cikgu. Ha. Cikgu Tak payah. Cikgu tak isi lah. Tak payah. Kan? Boleh juga kena isi. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Okay.